Menarik petang ini, Ketua Hakim Negara ingatkan semua pihak supaya tegakkan prinsip undang-undang. MP Pembangkang pertahan tindakan tidak hadir sidang Dewan. PAS bantah petisyen cabar enakmen kanun jenayah. Cua pertahan Coldplay sebagai pro-Palestin. Tun M mohon batal saman ahli perniagaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Next Step News edisi petang Isnin 20 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Berita sepenuhnya, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat hari ini mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang kenyataan yang bersifat menghasut. Tengku Maimun memberikan ingatan itu ketika mempengerusikan panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan pada pendengaran petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Terdahulu, Peguam Malik Imtiaz Sarwar yang mewakili pempetisyen membawa perhatian mahkamah terhadap kenyataan yang dibuat oleh Peguam Yusfarizal Yusof yang mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengenai isu dalam pendengaran berkenaan. Tengku Maimun kemudian bertanyakan kepada Yusfarizal sama ada beliau membuat kenyataan terbabit. Tengku Maimun berkata kenyataan yang dibuat oleh di luar mahkamah adalah kenyataan yang mengelirukan dan diputar belit. Katanya isu dalam pendengaran petisyen berkenaan adalah bukan mengenai melemahkan agama Islam dan mahkamah syariah, tetapi ia adalah berhubung isu kompetensi kerajaan negeri dalam menggubal undang-undang. Petisyen terbabit difailkan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap kerajaan negeri Kelantan bagi mengisytiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Pendengaran bersambung dengan mendengar hujahan sahabat mahkamah yang merujuk kepada seseorang atau kumpulan yang bukan pihak dalam sesuatu tindakan undang-undang tetapi mempunyai kepentingan yang dibawa. Beberapa ahli Parlimen Pembangkang hari ini mempertahankan tindakan mereka tidak hadir sidang Dewan Rakyat pada sebelah pagi. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal antaranya berkata ketidakhadiran kebanyakan ahli Parlimen Perikatan Nasional adalah kerana menghadiri Himpunan Selamatkan Syariah di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya. Beliau tegaskan bahawa mereka tidak ponteng dan selalu hadir dalam dewan ini walaupun pagi tadi mereka ke Istana Kehakiman untuk memberikan sokongan dan solidariti kepada hukuman syariah. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kesihatan. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari kemudian bangkit mempersoalkan adakah ketidakhadiran beberapa menteri penuh juga boleh disifatkan sebagai ponteng. Terdahulu, Dewan Rakyat sedikit kecoh susulan ketidakhadiran hampir semua ahli Parlimen Pembangkang ketika sesi soal jawab lisan. Isu itu dibangkitkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul ketika sesi pertanyaan untuk soalan kelima dikemukakan Datuk Ramakrishnan dari Sungai Buloh. Susulan ketiadaan ahli Parlimen, Johari kemudian membuka peluang untuk soalan tambahan berikutan soalan dikemukakan ahli Parlimen Pembangkang tidak akan dijawab pada sesi itu susulan kegagalan mereka hadir. Media melaporkan lebih 1,000 orang hadir Himpunan Selamatkan Syariah dan sertai solat hajat di perkarangan Istana Kehakiman pagi tadi. Perhimpunan anjuran PN itu bagi membantah tindakan dua individu yang mencabar 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pihaknya membantah petisyen mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 selepas tidak menjadi kerajaan kerana ia kini sudah jelas dan telah dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Sehubungan itu, katanya Naib Presiden Amanah Mujahid Yusof Rawat tidak perlu mempertikaikan bantahan menyelamatkan undang-undang syariah di Gerakan Perikatan Nasional kini. November lalu, Mujahid mempersoalkan mengapa PN seakan-akan baru menunjukkan keprihatinannya terhadap isu itu
sedangkan notis usul berkenaan difailkan pada 25 Mei 2022, manakala petisyen pula Oktober tahun yang sama. PAS ketika itu menjadi sebahagian kerajaan yang dibentuk bersama PN, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak sebelum dibubarkan pada Oktober untuk memberi laluan kepada PRU15. Tuan Ibrahim turut mempertikaikan mengapa tidak melakukan apa-apa selepas mengetahui enakmen berkenaan ingin dicabar. Pada 25 Mei tahun lalu, Nick Elin bersama anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan petisyen bagi menyemak semula 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut terhadap Kerajaan Kelantan. Dua beranak itu mendakwa 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan bertindan dengan Undang-Undang Persekutuan yang turut meliputi kesalahan sama. Peruntukan itu antara lain ialah memusnahkan tempat ibadat, pelacuran dan pelbagai kesalahan seksual lain termasuk homoseksual, memberi keterangan palsu serta pemalsuan dokumen. Kumpulan muzik terkemuka dari United Kingdom, Coldplay mempunyai sejarah yang panjang dalam menyokong Palestin dan menentang pencerobohan Israel. Bekas Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Chua Tian Chang atau lebih dikenali sebagai Tian Chua berkata, kumpulan yang ditubuhkan pada pertengahan era 90-an itu telah dikutuk media pro-Israel kerana pernah menampilkan lagu Freedom for Palestine sehingga digelar Jihad Palestin. Menurutnya, kumpulan Coldplay menyebarkan mesej progresif dalam muzik menerusi ciptaan lagu yang mempromosikan kedamaian di Timur Tengah seperti Everyday Life in Jordan, Guns, Arabics dan sebagainya. Beliau berkata gesaan untuk membatalkan konsert Coldplay dengan mendakwa sokongan kepada Palestin adalah tiada sebarang manfaat. Ia hanya akan menjejaskan gerakan solidariti global untuk memperjuangkan pembebasan Palestin. Konsert Coldplay Music of the Spheres World Tour in Kuala Lumpur yang bakal berlangsung di Stadium Bukit Jalil pada 22 November ini menerima kritikan hebat apabila ramai pihak menggesa untuk membatalkannya serta-merta. Menurut Persatuan Ulama Malaysia, penganjuran konsert berkenaan seolah-olah tidak sensitif terhadap keadaan yang berlaku di Palestin ketika ini dan berupaya mengheret rakyat Malaysia, terutamanya anak muda untuk hilang rasa empati dengan jenayah kemanusiaan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memohon untuk membatalkan saman ahli perniagaan Tan Sri Halim Saad yang menuntut pampasan selepas pengambil alihan saham Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad oleh kerajaan hampir 23 tahun lepas. Notis permohonan oleh Dr. Mahathir, bekas Menteri Keuangan II, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob dan kerajaan selaku defendant difailkan Peguam Kanan Persekutuan di Mahkamah Tinggi pada 16 November lepas. Berdasarkan penyataan tuntutan dan writ saman difailkan pada 2 Ogos lepas, Halim berkata beliau berniat membuat tawaran am bagi menswastakan UEM sebagai anak syarikat Renong sekaligus membolehkannya memperoleh kawalan serta milikan penuh ke atas UEM. Bagaimanapun, plaintif mendakwa beliau diarahkan Dr. Mahathir dan Nur Muhammad supaya tidak meneruskan tawaran am itu kerana kerajaan ingin mengambil semua saham dalam UEM melalui entiti ditetapkan iaitu Khazanah Nasional Berhad atau pihak yang akan dicalonkan Khazanah. Halim mendakwa Khazanah memperoleh keseluruhan saham UEM melalui anak syarikatnya Dana Saham Senjam Berhad sekaligus memperoleh kawalan terhadap UEM yang ketika itu memiliki 32.6% saham Renong. Justru Halim antaranya memohon deklarasi dan pampasan berhubung pengambilan saham secara paksa oleh kerajaan bagi tempoh antara Julai dan Oktober 2001 selain memohon deklarasi bahawa beliau pemegang saham Renong. Dalam penyataan pembelaan, ketiga-tiga defendant itu menafikan mengambil alih pemegangan saham tersebut kerana ia dipersetujui oleh Halim sendiri dengan pampasan sebanyak RM165 juta. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstamp News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstamp Malaysia dan subscribe YouTube Netstamp TV. Netstamp Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.